Beramal dengan apa yang kita tahu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sahibi hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung kembali pada muka surat 8 baris yang ke-15 daripada atas ke bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, pada menyatakan segala najis. Ai hadza faslun, bermula ini satu fasal pada menyatakan, yakni pada nak menerangkan segala najis. Dia nak terangkan kita berkaitan dengan najis. Sebab najis ni dia ada banyak jenis. Seperti mana hak kita tahunya najis orang panggil mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Kemudian tiap-tiap najis tadi itu dia ada dua pembahagian, iaitu hukmi dan aini. Ini dia nak terang ke kita beberapa jenis najis-najis tadilah. Jadi kita kenalkan najis ni tujuannya apa? Tujuan untuk kita suci ke orang panggil tubuh badan kita, pakaian kita daripada najis tersebut. Sebab ada di antara najis-najis kita tak sedar benda tu najis. Seumpama sesuatu benda hak tercabut daripada binatang hak tak dimakan. Maka hak tu dihukumkan dengan najis lah. Tak boleh kita nak bawa masuk ke dalam solat kita. Supaya bulu rimau ko. Hak tu yang orang nanya tu berkaitan dengan bulu kucing. Boleh buat masuk solat ke tak? Jawabnya tak boleh. Bila dia bercerai daripada zat kucing sakning, kita nak masuk dengan solat tak boleh. Ada pun masalah kita sama. Kita sama, iaitu kita suci ke kita orang panggil kita suci ke apa nama ni, kulit binatang. Kulit binatang hok bangkai ko, ataupun kulit binatang hok tak sah pada sembelih. Jadi bila kita suci ke, maka kulit saat ni tu sah.
untuk kita bawa masuk solat. Kulit dia saja. Ada pun berkaitan dengan bulu dia, tu hak tak dimaafkan. Jadi itulah di antaranya contoh kita kata yang kadang-kadang orang kita ni tak berasa. Benda saat ni tu termasuk daripada najis. Serupa dengan masalah bangkai. Bangkai tu kalau kita nak tanggung masa solat boleh ke tak? Tak boleh lah. Nak buat masuk masjid tak boleh juga. Sebab tu masalah bangkai manusia ni, hok bila mati ni hukum dengan bangkai najis ke ataupun tidak. Jadi hok tu atas mazhab kita tak hukum dengan najis. Walaupun setelah daripada dia meninggal tak deh. Serupa dengan binatang apa nama ni, ikan dan belalai, tak dihukumkan dengan najis. Oleh kerana tu mayat manusia hok lepas pada meninggal ni kita nak buat masuk masjid, nak solat di atas masjid, dibenarkanlah pada mazhab kita. Walaupun di sana ada mazhab lain hok tak membenarkan. Baik, itu diumpama benda hok berkaitan dengan najis, benda berkaitan dengan bangkai ni supaya kita elokkan. Jadi dalam ilmu kita kata ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf pun sama juga. Ilmu tasawuf dia nak cara kepada najis maknawi. Hak kita dok ngaji dalam ilmu fiqh ni najis pada hissi, supaya tahik binatang. Adapun najis pada maknawi ni hak ada pada diri kita. Sifat ujub, sifat takabur, suka kepada kemasyhuran. Tu orang panggil najis hak dipelajari di dalam ilmu tasawuf yang dipanggil dengan sifat mazmumah. Jadi kita saat ni tu kena pelajari pada ilmu tasawuf. Hak wajibnya pertama sekali ialah tahu ke sifat mazmumah dan lagu mana cara nak menyucikan. Barulah dia cara kepada sifat mahmudah, bagaimana kita nak sepakai ke diri kita tu dengan sifat tersebut. Mimbabi takhalli qabla tahalli. Daripada bab hok berkaitan dengan menyuci sebelum daripada kita nak berhias. Jadi hak tu dalam bidang ilmu tasawuf. Kita dalam ilmu syariat ni nak wisah syariat dulu. Lama duk cara ke tasawuf, syariat pun tak lepas. Tasawuf tak payah kecek dah lah kalau syariat tak lepas. Semaya tak lepas, nak kecek bab khusyuk apanya. Biasa dulu hak syariat ni baru nak kecek bab khusyuk, bab tazallu, merendah diri, menghina diri. Cara sah rukun syarat dia dulu hak pada zahir. Lepas tu jangan habis situ, kena ambil jugalah pada hak maknawi ni. Gitu kita mengaji ni. Jadi kita mengaji ni tak cara kok rai. Tak cara kok rai. Maksud kata tak cara kok rai ni, kita nak baiki hak diri kita. Nak baiki hak diri kita, comel hak diri kita, dalam masa sama kita nak baiki ke orang lain. Nak baiki ke benda lain, bukan nak melihat ke keburukan orang. Tu maksud kata tak si nak cara kok rai. Maksudnya tak si nak melihat ke keburukan dia. Tapi kalau ada benda yang salah, kita nak memperbaiki, nak molek, nak wicome. Bukan kita nak jeh dia. Ada. Banyak ke kita lah ni kita salah. Kita salah bila kita melihat ke keaiban orang, kekurangan orang, maka kita ambil ke hak tu sebagai orang panggil nak menjatuhkan dia. Maka hak tu salah kita orang ahli ilmu. Orang hak tak mengaji biarlah, kita orang ahli ilmu salah. Sebab tu orang hak bila dia ni dalam ilmu dia faham, maka bila ada berlaku kesilapan begitu, dia cepat-cepat undur balik, dia cepat-cepat U-turn. Tapi kalau orang hak tidak di dalam ilmu, dia tak memahami ke, dia rasa benda hak dia buat tu betul. Nampak ni? Jadi sebab itulah kita nak mengaji, nak wicome diri kita ni, nak wisapa kepada Allah Taala. Persiapan. Fasal pada menyatakan segala najis. Najis yakni najis hak dihukum kepada syarak.
Bermula najis itu, gapo dia najis tu? Kena kenal dulu najis pada hukum syarak ni. Iaitu tiap-tiap kemih. Kemih ni gak air kecing lah. Dan tahi. Dan jikalau tahi ikan sekali pun, ni kira najis juga. Sebab benda tu keluar daripada binatang. Tahi bagi binatang. Dan darah pun hukum najis. Cuma sikit dimaafkan. Lepas tu kalau kita mengaji pula, ada bab hak dimaafkan pada makan, tak dimaafkan pada bab kena pakai ye. Sebab itulah timbul masalah kena gula. Pakai ye kita kena gula. Jadi gula hak kita masuk saat ni tu dengan daging. Daging saat ni tu ada ke tak darah dalam daging saat ni? Ada lagi lah darahnya. Tapi darah yang ada dalam daging saat ni tu dimaafkan. Kalau nak hilang betul darah yang ada dalam daging tu, habis, pucat habislah daging-daging saat ni. Jadi dimaafkan. Hak mana darah hak mengalir tu saja kita basuh, maka kita capuk dalam gula saat ni. Maka hak tu dimaaf pada makan, tidak dimaaf pada pakaian. Sebab apa? Sebab dia campur dengan darah. Boleh ni. Dan darah sama juga. Darah saat ni ada darah dimaafkan walaupun banyak masa solat, dimaafkan. Darah hak keluar dengan tidak sebab usaha kita, itu pun dimaafkan. Contoh kita ada luka, tiba-tiba beleceh darah saat ni, bukan kita putih ke apa dak, maka hak tu dimaafkan pada syarak. Selagi mana dia tak pindah pada tempat hak lain. Kalau dia mengalir sini, dia tak pergi pindah dah kat ni. Kalau dia mengalir kat kanan, tak pergi pindah di kiri. Kalau pindah gitu, hak tu tak dimaafkan. Jadi nak kecek kata bab najis ni pun banyak karo. Ni. Dan darah, cuma nak katanya darah tu salah satu daripada najis. Dimaafkan ko tak dimaafkan ko, hak tu pembicaraan dia. Cuma hak darah saja, hak kita sebut saat ni berapa jenis dah. Benda yang termasuk di dalam perbicaraan dia. Hak kita kena pasti dan kita kena elok. Dan nanah ni pun samalah dengan darah. Bahkan dimaafkan darah yang tinggal di dalam daging. Ni baru kita sebut tadi. Jadi musannif rahimahullah ta'ala sebut selalu dah. Dimaafkan darah yang tinggal di dalam daging dan di dalam tulang. Dimaaf tu pada nisbah untuk kita nak capuk masuk dalam gula saat ni. Untuk nak dibuat makan. Ada pun kena pada pakai hak tu tak dimaafkan. Dan lagi najis muntah jikalau tiada berubah sekalipun, yakni hukum najis juga muntah saat ni. Muntah ni gapo? Tu kita kena kenal dah muntah tu bergapo. Muntah ni maksud katanya sesuatu hak mari daripada maidah kita. Maidah ni perut lah. Perut. Jadi bila kita muntah saat ni, ia mari daripada maidah kita, ia keluar kek keluar. Jadi sama ada berubah ke tak berubah ke, maka muntah tu dia hukumkan dengan najis. Air tidak hukum dengan najis, tapi bukannya kalau kata tidak najis boleh kita nak hidup telan nak makan, tak boleh lah. Dak hak diri kita sendiri ni tak apalah. Maksudnya walaupun dia tu bukan najis, tetapi dia benda hak diliwati, benda hak dirasa jijik lah, serupa dengan hingung. Benda-benda tu benda hak jijik. Dan lagi najis muntah jikalau tiada berubah sekalipun, walaupun muntah tu tak berubah, tetap dihukumkan dengan najis. Dan arak pun hukum najis. Tiap-tiap sesuatu yang cair yang memabukkan, ia kira hukum situ. Dan tuak pun hukum najis. Maksud itlaq pada tuak di sini tuak masal lah. Kalau kita di Kelantan ni tuak semata-mata tuak tak apa lagi. Orang buat minum,
Di Kedah dia panggil hukum dia panggil air nira ni, air nira. Di Kelantan dia panggil tuak. Tuak kalau dia di Kedah nu, kalau kita sini dia panggil tuak masal dah. Ada satu ketika nak kata bahasa ni kita kena reti. Jadi ada seorang pelajar Kedah ni dia mari Kelantan. Bila dia mari Kelantan saat ni, hok sahabat Kelantan ajak pergi minum air tuak. Marahlah orang Kedah ni kata hare. Tok guru kata hare. Jadi hok orang Kelantan kata, apa pula hare haru? Balah situ. Rupa-rupanya balah pada bahasa. Sebab hok sana tuak tu dia mau faham dengan tuak masa kita sini. Jadi sesuatu cecair hok memabukkan hukumnya najis. Kalau pepejah dia tak hukum dengan najis, supa dadah. Dadah kalau masuk dalam solat, batal tak solat? Tak batal. Ni hukum nak kecek batal sah ke tak? Bukan nak suruh buat. Sebab dia bukan dikira kecek cair. Kalau disebut dalam kitab besar lagi, dia kata walaupun kita cairkan, hukum dia tetap tidak najis. Asal benda memabukkan daripada pepejah. Dan kalau kata hok memabukkan itu cair, walaupun kita berkukeh, hukum dia najis. Situ ni. Dan arak dan tuak dan segala minuman yang memabukkan, ikut gilah. Gapo dia lagi minuman hok memabukkan tu. Dia pelbagai jenis, nama-nama dia tu. Semua benda tu hukumnya haram. Haram sebab banyak ke? Haram semata-mata. Tak kira banyak, tak kira sikit. Dak. Jadi arak ni orang hok melulu, orang hok mengilai, orang hok jebuat, orang semua orang hok bersakut dengan hok arak saat ni tu berdosa berlaku. Sebab tu masalah arak ni kita kena tangani. Kita ada kemampuan setakat mana suara, kecek dengan suara. Ada kemampuan dengan kuasa, cuba tegah dengan kuasa. Semampu hak kita boleh. Tak. Jadi saya esok tu saya akan tanya tu. Kalau kita dengan suara pun tak mampu, paling tidak dengan hati kita. Lagu mana? Kita benci. Benci mana-mana orang hak berkaitan dengan arak. Nampak ni? Kalau kita kata kita guna arak ni untuk ekonomi negara, sekalipun kita benci. Bahkan nak jadi kepada keraguan. Orang panggil dana hok daripada cukai-cukai, hok daripada benda haram hok kita ambil ni. Jadi keraguan campur dengan benda cukai-cukai ni pendapatan negara hok halal, campur habis. Supaya hok kita lah. Kita saat ni ada dok buat benda perniagaan haram, wal iyadzubillah. Ada juga buat hak halal. Jadi kalau kita kenal orang ni hak halal ada, hak haram ada sumber dia, kita nak ambil daripada dia. Kalau kita kenal dia saat ni, boleh ke tak? Boleh. Tapi orang panggil ragu tu. Hak Nabi SAW sebut al halalu bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ni ila akhir. Jadi maksud katanya barang hak syubhat saat ni jangan dak ambil. Kalau kita mampu. Adapun kalau orang bui kita tak kenal dia, tak perlu nak usul. Hak ni kalau kita kenal dia. Tapi kalau sumber dia tu hak haram saja, tak ada hak Allah, tak boleh nak ambil. Bukan kata haram di dia, halal di kita, tak. Haram di dia, di kita pun haram juga nak ambil. Gitu ni. Tu hak berkaitan dengan sumber-sumber kita nak dapat kewangan kita ni, nak wibeki. Sebab benda itulah akan merosakkan ataupun membaikkan hati kita. Dengan benda itulah kita ni nak ada kekuatan, tak ada kekuatan pada ibadat. Tu di antaranya itu pemakanan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita makan tu cara lagu mana tu. Makanan tu jenis gapo, hok molek tak molek pun Nabi SAW ajar. Ajar berlaku hok mana molek, hok mana tak molek. Ada orang kata Nabi tak ajar makan lagu mana nak makan. Makan berapa hok molek makan. Nabi hanya ajar cara nak makan. Tak betul. Nabi ajar berlaku mana hok molek makan. Tu tengok dalam hadis. Ni. Hok baru ni kita baca Mukhtasar Ibn Abi Jamrah tu.
Nabi sebut suruh makan orang panggil kurma ajwa ni 10 butir tiap-tiap hari sebelum makan benda-benda lain. Terhindar banyak perkara. Tu ada sebut tu. Apa kata tak ada? Orang kata tak ada tu orang tak mengaji, dia tak jumpa. Lepas tu dia kata tak ada. Sepatutnya dia kata saya tak tahu, tu baru tepat. Tu orang panggil amanah kita pada ilmu. Ni hak kita tak jumpa terus tak ada dah. Tu banyak masyarakat kita lah ni gaduh. Dan arak dan tuak dan segala minuman yang memabukkan, dia ada najis, dia jadi suci ada. Mana hak masalah cukur. Cukur saat ni tu ketika mana dia buih tu, sebelum nak kehasilan cukur yang sebenar tu, waktu tu hukumnya arak. Waktu tu hukumnya arak, tetapi dia akan jadi suci sendiri. Tu ni. Dia panggil benda najis jadi suci. Dan segala minuman yang memabukkan. Dan anjing ni najis. Anjing ni tak haram deh. Dia babi. Babi pun dia najis. Kalau orang kata anjing dia babi ni haram, tak betul. Kurang tepat lah kita kata. Kurang tepat perkataan demo tu. Apa? Sebab anjing dia babi, arak gapo semua, dia tidak ada taklif atas dia. Taklif ni maksudnya tak ada hukum atas dia. Hak ada hukum ni kita. Orang ni, hak orang panggil mukallaf ni, hak tu ada hukum. Ada hukum haram, ada hukum sunnah, ada hukum wajib, makruh. Ada pun arak, babi, anjing, tak ada hukum atas dia. Lepas tu gapo arak anjing babi tu? Najis. Ni dia bukan hukum taklifi supaya kita. Lepas tu kalau kita haram gidok setuh, haram gidok minum, haram gidok pego. Atas kita bukan atas makhluk tu. Makhluk tak ada hukum gapo. Tapi anjing ni tika-tika harus. Bukan tujuan untuk pego supaya dengan kucing, tapi ada tujuan mana nak buat buru, nak jaga kebun. Hak tu dibenarkan pula oleh syarak. Dia ada hadis kan, orang hendak pelak anjing ni jadi maksud katanya pahala dia tu hidup hakis disebab dia pelak anjing. Tu sebab itulah tak boleh nak pelak anjing ni. Dan anak salah sesuatu daripada keduanya, daripada anjing dan babi. Kalau kata babi sama babi, keluar anak dia, tu najis. Anjing sama anjing, keluar anak dia, najis. Tu satu. Yang keduanya anjing dengan babi, bapak dengan babi, betina dengan babi, najis juga. Ataupun salah satu, mana anjing dengan kambing, babi dengan kambing umpamanya, keluar anak, hak tu pun kira najis juga. Tak boleh tu. Ya kacut, buat kacut gitu, tak boleh. Hukumnya najis. Keluar saat ni najis. Sebab air mani dia tu daripada air mani hak najis. Ya, air mani ni semua suci. Air mani binatang pun suci belaka. Maksud katanya tak dihukumkan najis. Kecuali air mani daripada anjing dan babi hukumnya najis. Kalau kena basuh. Dan segala bangkai pun dihukumkan dengan najis. Artinya apa bangkai ni? Artinya dia nak faham kau kita bangkai ni, tiap-tiap yang hilang nyawanya dengan tiada disembelih, yakni tiada disembelih dengan syarak. Sembelih sini maksudnya sembelih dengan syarak. Maksud katanya kalau katalah kita sembelih kucing, baca bismillah berapa, adakah hilang hukum bangkai dia? Tetap bangkai. Sebab apa? Sebab kucing ni walaupun kita sembelih, syarak kata tetap tidak halal. Jadi bangkai. Apa ni? Sama kalau binatang lembu, kubah kita sembelih tak kena dengan hukum syarak. Nampak? Jadi bangkai juga. Dia gitu. Contohnya guna sembelih tidak hukum syarak ni. Contoh nak bagi nampak mudahnya, binatang saat ni tu tepuh ke kereta, dia tu orang panggil tidak hayatul mustaqirah, tidak ada ketetapan hidup lagi dah. Dia tu hanya ada harakat mazbuh. Kita kena sembelih, tak boleh. Tak sah juga.
Orang panggil duk nyamu-nyamu ikan tu. Maksud kata kalau kita sembelih pun tak jadi gapo. Dia masa kita sembelih gelepar pun duk, memacuk darah pun duk. Tu alamat bagi kata dia tu memang tak ada ketapai daripada hidup. Kalau kata waktu kita sembelih tu dia memacuk darah, dia gelepar, tu ada alamat lagi. Kata dia tu ada lagi orang panggil hayatul mustaqirah, yang mana kalau kita sembelih sah lagi. Hak tu tengoklah rujuk dalam kitab hak kita ada buat dah risalah soal jawab kurban tu, ada dah. Dan bulu bangkai, bulu bangkai, kulit dia tu kalau kita bersih cuci molek, tak apa. Bulu dia tak boleh. Ataupun sisi ular tak boleh itu. Sebab dia tu benda hak cerah. Adapun kalau kulit boya, ada ke tak? Kulit boya tak apa. Dia tak ada sisi, tak ada bulu. Kok dah? Jadi bila mampu boya sat ni enggak boleh ambil kulit dia. Dan kulitnya, kulit bangkai hok tanpa kita samuk lagi, kita tak basuh cuci lagi, ya biasa samuk ni kita guna bagi basuh anjing babi. Sebenarnya hok tu bukan samuk, hok tu sertu. 7 kali basuh hair, kalau dalam kitab tulis 7 kali basuh hair. Hok samuk ni, hok ni kulit bangkai. Tapi orang kita kita panggil hok tu samuk. Tak apalah, dah nak jadi bahasa gitu. Cuma dalam kitabnya sebut hak ni lah samuk sebenarnya. Adapun anjing babi hak kata 7 kali basuh hair dalam kitab sebut. Ya tak ada kata samuk. Cuma bahasa orang kita. Tak apalah, dia panggil hukum disebabkan di bahasa. Okey. Dia kuku-kukunya tak boleh berlaku tu. Gotu gading gajah tak boleh berlaku. Lama buat mata pula. Jadi molek dia. Dia tulainya, tulai tak boleh najis. Dia buat hias apa rumah dengan bagian najisnya? Bagian najis ni malaikat tak masuk. Ni, malaikat rahmat lah. Malaikat maut ni cabut semata nyawa duduk mana pun. Malaikat rahmat tak masuk. Supaya tandah bagai-bagai tempat menajis tak masuk. Ya tempat kotor ni bukan tempat malaikat. Tempat kotor ni tempat setan. Tempat kotor ni tempat setan. Jadi kalau kita nak saing dengan setan, duduk kotor semua, terutama dengan keadaan najis pula. Tu cukup sifat setan nak duduk dekat dengan kita tu. Jadi biar kita saat ni tu jangan duk buat hias dengan benda-benda hak bagai najis saat ni. Apatah lagi kalau tak atas masjid, di mimbar atau email ke pula dengan gading gajah, dengan tulis gajah habis semua. Hak tu lagilah tak kena. Dan tulangnya tulis bagi bangkai. Dan sekalian suku anggotanya itu najis berlaku. Hak tak sembelih dengan syarat ni. Contoh kita ambil ekor lembu. Nak sembelih lembu saya tapi nak makan ekor lembu. Musim-musim ni rasa ngedeh nak makan ekor lembu. Kita kerak ekor lembu saja. Jadi gua nak bangkai najis tak boleh. Kalau nak kena sembelih seekor lembu tu dulu baru boleh. Lepas tu kita nak makan ekor, ya daging naik buat mai sini lah. Tak ada tempat nak pergi atas, mari buat mai sini. Kita boleh bagi-bagi kok gitu. Baik suku anggotanya itu najis habis. Supaya nyamuk tu dak. Nyamuk tu najis kalau kita katok mapuh dia. Tak boleh berlaku tu. Jadi biar kita kenal hok mana kata najis ni. Duk ngaji agama ni lama dah. Najis ni tak kenal lagi. Ya gamuk kata najis tu tahi air kecing hok tu saja. Malu kita dalam agama ni deh. Bapa jadi gitu sebab kita tak ngaji cara asah ginilah. Kalau kita ngaji cara asah, hok cara orang dulu ngaji dengan berkitab gapo, dengan ada manhaj dia sendiri. Jadi pilot pun tak apa nak ngajak agama. Jadi doktor nak ngajak agama pun tak apa. Ni tak ngajar cara orang dulu ngaji, duk baca buku-buku nak ngajak agama. Hak tu kalau panggil ustaz pun tak boleh nak ngajak agama. Haram kita duk menyesatkan masyarakat. Biar kita faham. Nak ngajar agama ni tak semestinya kita masuk universiti ambil aliran agama, dak salah.
Bukan gitu. Nak mengajar agama bila kita mengaji cara manhaj hak sebenar ni, mana kita asas dia. Kalau kita ambil hak fardu ain lah, kita asas fardu ain sekalipun, kita boleh mengajar dah hak fardu ain. Syaratnya kita faham lah. Gitu. Ni banyak orang nak kecek agama, baca buku agama saja tak mengaji agama. Kalau bos kau dah dengar ceramah tak padai deh. Saya duk dengar ceramah sokmo ustaz, tak padai. Sebab tak ada pun seorang hak digelarkan guru, ustaz, baba, syekh dengar sebab dia tu duk dengar ceramah. Tak ada. Awak seorang orang nak mengajar ni, dia kena cara mengaji kitab. Ceramah ni tambah ceramah Isra' Mi'raj, ceramah Maulidur Rasul, ceramah nuzul Quran, ikutlah. Banyak lagi dak ceramah kuliah maghrib tiap-tiap malam. Dak. Hak tu tak melepaskan fardu ain tu, laka-laka tak lepas fardu ain. Sebab tu kalau ada lagi masjid-masjid ni duk mementingkan ceramah, hak pengajian kitab ni tak banyak, hak tu masjid tu teruklah. Sebab kita tengok purata masjid-masjid lah ni semuanya nak cara kitab belaka, orang nak mengaji belaka. Tu baru kena. Lepas tu mengaji tu ambil sukatan fardu ain dulu. Kalau ada 7 malam, biar ada 2-3 malam tu hak fardu ain, tauhidnya, fiqhnya, tasawuf, ambil hak fardu saja. Lepas tu pergilah hak lain. Nak ngajar tafsir, selekeh. Nak ngajar bahagian hadis, nak ngajar bahagian sirah, nak ngajar bahasa Arab, tak apa. Tajwid, tak apa. Yang penting hak fardu ain tu biar lepas. Nak baca kitab haraki pun, tak apa. Asal kata ada dah malam-malam orang hak tak lepas fardu ain ni nak pergi lepas. Gitu ni. Ramai lagi tak lepas fardu ain ni. Ni ramai lagi. Ada seorang pak cik, ni dia tanya, "Ustaz, ya Allah kau ada orang ceramah, ni orang mengajar kitab ni dia kata, kalau masa kita sujud tu kita kena bekok sikit jari kaki ni. Biar kena tapak jari. Kalau kita duduk betul begini, tak sah sujud kita. Betul kau gitu?" Kita kata betul dah tu. Tapi pakcik kata, "Masya Allah Ustaz, kita tak tahu." Tengok. Tak tahu. Bukan kata tak pergi berdengar. Pakcik ni orang bagus, orang masjid. Tapi kerana mungkin cara orang mengajar tu tak ikut sukatan hak fardu ain ni, menyebabkan ada benda hak orang kapal ni terlepas pandai. Jadi masa sujud tu kena tapak kaki, jari tapak kaki ni pada sebelah kanan dan sebelah kiri. Tak memadai kalau kena ujung jari saja. Jadi kata, Masya Allah Ustaz, sebelum pada ni saya duduk ngamak kata tak apa. Tak kata tak boleh kalau ikut pada pendapat hak muktamad gak tak sah. Lepas tu hak lepas tu gak kita ambil lah pendapat hak lain yang kata sah juga. Tapi hak lain-lain kali akan datang tak boleh buat dah begitu. Apa ni? Jadi gitu cara nak bawa agama ni, kena ada asas ni. Lepas tu bacalah kitab, tak ada masalah. Saya pilot Ustaz, tak apa baca. Saya engineer Ustaz, tak apa. Saya doktor Ustaz, tak apa baca. Asalkan kita ada dah asas ni. Ni najis pun tak kena. Tak boleh lah. Lepas tu nak cara buat tawasul lah, gapo lah. Pendapat ulama fatwa jelas kata harus pun kita boleh bangkai lagi. Kata ada syirik ni, tawasul ni. Ulama jelas fatwa kata boleh pun kita kata tak boleh. Kita pula pandang. Lepas tu kiyah dengan Nutella. Umpamanya ni. Tak boleh lah gitu. Ni. Bukan nak teguh daripada dakwah agama, teruskan. Tapi kena ikut manhaj dia. Tidak bimbang kita akan sesat, serta kita akan menyesatkan orang lain tanpa kita sedari. Kita niat molek dah. Dan najis mazi iaitu mana? Air yang putih. Kena ke air mazi ni. Air mazi ni air apa? Air putih ataupun kuning. Dia ada juga warna kuning sikit-sikit. Kalau orang kata warna putih pun betul, kalau kuning pun betul juga. Sebab tu mari dua-dua ni. Lagi ni dia tidak tebal. Hak tebal tu air wadi. Ni air mazi. Ni air mazi ni masa kita kata golik-golikan nak keluar air mani, ya keluar air mazi dulu. Gitu. Yang keluar golibnya tak kalau bangkit syahwat.
Bila kita melihat ke sesuatu yang ada keinginan syahwat, sebelum pada kita ni nak mari ke air mani ke gapo, golek kenya air mazi ni masa duduk tegar ke syahwat tu, dia keluarlah air mazi. Ni najis ke tak? Najis hukum dia. Dan wadi, gapo air wadi, iaitu air yang putih dengan keruh lagi tebal. Iaitu air yang putih lagi keruh, dengan keruh lagi tebal. Wadi ni hak tebal sikit. Kalau mazi ni nipis, dia kata yang keluar ia air wadi ni pada goliknya tak kalau di belakang kemih. Maksud kata di belakang ni maksudnya lepas pada kita kecing, golek ke keluarlah air wadi, nama dia. Atau tak kalau menanggung sesuatu berat, kita akak benda bagai meja ko, mari ko, benda-benda berat, lepas tu kita lepas pada tu tengok di seluar ada basuh, tu kemungkinannya air wadi. Hukum dia najis, kena basuh. Basuh ke kemaluan, basuh ke tempat hok basuh saat ni, patut semaya. Tak ada masalah. Tak perlu syarat kena tunggu kering dulu pakai saat ni dak. Apa ni? Ni siapa ada sehingga tinggal semaya sebab kata pakai dia najis. Najis kau saya mana? So pakai kau najis tidak, tempat hok kena tu saja. Apa tu basuh tempat pada tu sajalah. Ni. Dan najis mani anjing, dan babi, mani babi, dan mani anak salah suatu daripada keduanya itu, anjing atau babi, najis, hukumnya najis. Ya supaya ngamuk pok dia tu lah, mughallazah berlaku. Bersalah mani manusia, mani manusia tidak hukum najis. Kalau najis kita pun najis berlaku, moga kita mari ikut air mani. Tak. Kita ni Allah Ta'ala buat mari ikut tempat hina dah. Tak. Daripada setitik air mani. Jadi maksud katanya kita ni ada lagi kesembunyi. Patu kita ni katanya ulama duduk tanggung najis 24 jam. Mana tanggung najis itulah dalam perut kita tu, tahiknya. Tak. Dia letak kata najis. Patu gapo? Ulama katanya lepas tu ada lagi rasa kembanggaan, rasa sombong, rasa unjuk, rasa lebih, rasa semak, rasa comel. Tak. Padahal kita mari kok tak comel dah, lepas tu tanggung benda hak tak comel juga. Lepas tu nak mari rasa benda-benda lebih ni lagu mana? Tu dalam ilmu tasawuf ulama dak tekan gitulah. Dan sekalian binatang yang suci jikalau tiada halal dimakan dagingnya sekalipun, tanda yakni suci juga air mani dia. Mana? Air mani kucing, air mani kuda, hukum dia suci belaka. Walaupun binatang tu kita tak makan, rimah boleh makan, tak makan, air mani dia hukumnya suci. Ni hukumnya suci. Air susu dia hukumnya najis. Kalau makan apa ni binatang hak tak dimakan ke daging dia, seperti mani harimau, tu ni hukum dia najis. Dan gajah, ni kalau orang duk kerja dengan klinik haiwan ko, ataupun duk main dalam zoo ko, ataupun ikutlah ada nak kena cara dengan binatang ni, proses dia nak beranak ko, atau apa-apa saja, kalau kena di kita air mani dia tu hukumnya suci. Dan kucing, kucing kita duk rumah tu hukumnya suci, air mani dia air mani. Atau barang sebagainya daripada harimau, gajah, kucing, semuanya hukum dia suci. Maka iaitu yang tersebut tu suci. Dan najis susu binatang yang tiada halal dimakan dagingnya, seperti susu keldai, dan harimau dan bura. Bura ni kalau dobit kitanya sejenis harimau, seperti sejenis binatang seperti musang, ataupun kita panggil harimau akar, atau dobit lah. Dan barang sebagainya yang lain daripada susu manusia, hukumnya najis belaka. Apa? Susu keldai sini keldai bandar lah.
Keldai hutan dia hukumnya suci. Binatang hok harus makan. Hok ni keldai bandar, hok tak boleh nak makan. Hak tu tak boleh nak makan ni. Susu dia pun susu dia pun hukum najis harimau. Susu dia hukumnya najis. Yang lain daripada susu manusia, susu manusia ni hukumnya suci. Jadi kalau ibu duk menyusu anak, lepas tu kena air susu dipakai nak kena basuh kau, tak payah basuh lah mek dia weh. Apa? Sebab dia hukum suci. Ni kita duk ngaji hok orang panggil hok turas ni. Kalau hok muasarah dia ngaji tu lebih tinggi. Supaya demo-demo duk ngaji you ko azhar ko mana tu ngaji tinggi bahagian susu ni. Susu demo ngajinya bahagian hok muasarah ni susu bank susu. Bank susu. Lagu mana? Ya kupu habis susu ni dia jual. Dia jual hok mana nak susu orang lah. Lagu mana hukum dia haram tu. Susu hok cara bank gini ni haram. Di Malaysia kita tak ada bunyi lagi. Kalau luar negara tu ada dah. Bapa jadi haram. Lah dia jadi tak tahu manusia anak susu di susu tu bahaya tu. Darah tak apa, masuk darah siapa pun tak apa. Jangan orang ada penyakit HIV ke apa waliyadzubillah. Ni darah orang lain tak ada masalah. Susu tak boleh buat main weh. Ada pun susu manusia, ada susu yang dimakan dagingnya. Makan daging maksudnya susu apa? Lembu, susu kambing, hak tu tak apalah. Ni molek lagi. Nabi pun ada dok minum air susu ni. Dan jikalau daripada susu lembu jantan sekalipun. Lembu jantan ni ada susu ke tak weh? Ya susu ni lembu betina nya ni. Takdir kata mari kot lembu jantan susu. Boleh minum ke tak susu tu? Boleh weh. Tak tahulah ni proses ke. Jadi ada takdir kata jadi suci. Tak hukum najis. Sebab kita duk cara sekarang ni suci ke tak? Najis ke suci? Jangan keluar daripada bahasa kita ni lah. Kita dah bahas suci ke najis. Jadi ia nak ayat kata kalau mari ikut lembu jantan sekalipun, yakni suci juga, tidak hukum najis. Maka iaitu hak tersebut saat ni itulah semua sekali suci. Maksud apa suci? Tidak dihukumkan dengan najis pada syarak. Dan lagi suci bangkai ikan. Ikan mampu tak apa. Kau ada orang sembelih ikan? Tak ada orang sembelih ikan. Ikan ni memang hendak makan tu hak mampu lah. Tak. Suci, tidak najis, tidak hukum bangkai. Tidak hukum ialah bangkai tu bangkai lah, tidak hukum dengan najis. Dan belalai, belalai pun boleh makan. Tak perlu nak sembelih. Ni uhillat lana maitatani wadaman. Seperti mana hadis Nabi, dihalal bagi kita ni dua jenis bangkai dan dua darah. Mana? Dua bangkai, belalai dan ikan. Boleh makan tak apa perlu sembelih. Kalau darah lipa dengan hati. Darah tu ni boleh makan. Kalau kita ngaji bab korban dulu rasanya ada. Kita ngaji dia kata afdalnya ambil bahagian hati. Kita korban lembu ke kambing ke ambil bahagian dalam, hak lain beri kat orang. Ada satu ilah sebab apa? Kata setengah ulama sebab hati ni tepat mengati Allah. Ya gi kat tu. Tepat mengati Allah. Jadi oleh kerana tu suruh ambil hati makan hak hati. Tu ada buah setengah pendapat tu kita kata tu. Baik, dagingnya seperti mana dah susu yang dimakan dagingnya, dan jikalau daripada susu mana dah belalai dan manusia manusia ni pun hukumnya suci bangkai dia tu. Jadi boleh masuk semaya atas masjid, tak ada masalah. Tak payah nak berbalah lah. Kalau hak ni mari pendapat lain tak boleh buat masuk mayat ni dalam masjid sebab hukum bangkai najis.
Kita kata kita di sini kita amal dengan mazhab Syafi'i. Hukum dia tidak dengan najis. Harus nak pergi letak dalam masjid nak solat. Tapi kalau siapa nak balah, tak apalah. Ni, kita orang reti ni dia nak balah sekali. Tak apalah, kita membayar rumah saja. Kalau siapa nak balah benda tu, kita tarik diri awal lah. Jangan kita jadi khilaf ulama tu satu balah. Bahkan khilaf ulama tu satu rahmah. Orang hak tak reti dia balah bahagian ni. Orang reti dia tak balah. Kita kena buat jadi orang reti. Baik. Syahdan segala suku-suku anggota yang lain daripada manusia dan ikan dan belalai yang tercerai pada ketika hidupnya itu seperti tanduk rusa yang tangga atau lainnya, maka iaitu hukumnya najis. Melainkan bulu, ya sini kata najis weh. Masa hidup ni. Segala suku-suku anggota yang lain daripada hak manusia dan ikan dan belalai. Hak ni tak apalah, tak hukum najis. Yang tercerai pada ketika hidup, bukan masa kita sembelih tu, masa hidup ni. Seperti tanduk rusa. Makan rusa ni bagi hak harus makan. Yang tangga atau lainnya, maka iaitu tanduk rusa hak tangga saat ni ataupun hak lain daripada tanduk rusa saat ni. Contoh katanya kaki rusa ke, ekor rusa ke, hak tu jelas lagi lah, maka iaitu najis. Melainkan yakni tidak najis bulu binatang yang dimakan dagingnya. Ni tak apalah bulu dia. Supaya bulu beri kau kita dah ambil tak apa. Walaupun masa dia hidup, dia tidak hukuman najis. Seperti mana? Seperti bulu hayat. Bulu hayat ni nak dia buat sebagai apa ni? Nak nulis dulu, zaman dulu. Hak tu tak hukum najis. Walaupun masa dia tu hidup lagi. Dan angsa, bulu angsa, hukumnya tidak najis. Dan barang sebagainya, banyak lagi lah, ikutlah bulu ambil gilah. Asal kata jangan bulu rimah, jangan bulu hak tak dimakan daging dia. Hak bulu hak makan daging ni boleh berlaku. Dan bulu unta dan bulu lembu dan bulu biri-biri, banyak lah weh. Dan bulu kambing dan barang sebagainya, iaitu bulu yang tersebut tu al-mazkur, hukumnya suci jua sini dengan makna juga. Dia kalau kita mengaji kitab Jawi ni, jua ni ada dua makna, ada makna juga, ada makna saja. Jua sini maksudnya juga, iaitu suci jua, yakni hukumnya suci juga. Habis situ. Habis kata musannif ila angqal faslun, tiada jadi suci najis itu melainkan dua perkara. Mana? Pertama, tuak apabila jadi cuka. Kedua, kulit bangkai apabila sudah tersamuk. Tengok ni, dia gunakan dengan kata samuk. Habis itu dulu untuk hari ni. InsyaAllah kita sambung pula untuk esok, petang esok. Dan kalau ada di antara sahabat-sahabat tu kita nak kongsi masalah, nak menanya masalah, boleh bertanyalah pada ruang komen ni. Kita sama-sama muzakarah bincang masalah. Untuk hari ni habis itu dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.